أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, para alim ulama, seterusnya muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, keizinan, inayah, ruang dan kesempatan yang Allah masih beri kepada kita. Ya, pada saat ini, pada ketika ini, Allah masih lagi meletakkan diri kita dalam kalangan hamba-hambanya yang melaksanakan ketaatan, yang melaksanakan ibadah. Terpilih di antara hamba-hambanya yang dapat mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah, yang pada hari ini terpilih antara hamba-hambanya yang dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur juga kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong di antara kalangan orang-orang yang dapat berada di dalam riyadul jannah, ya, taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, taman-taman syurga di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, taman-taman syurga dekat dunia ini antaranya ialah majlis zikir, majlis ilmu, kan, tempat-tempat untuk kita memperingati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, teruskan istiqamahkan amalan kita, ibadah kita, untuk kita bawa bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, kita masuk lagi. Hari ini kita masuk kepada sambungan bab yang kelima. Ya, bab yang kelima dan hadis yang ke-8. Dalam kitab ataupun dalam buku yang bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu pada muka surat yang ke-7. Ya, pada muka surat yang ke-7. Ya, bab yang kelima dan hadis yang ke-8. Baik. Bab yang kelima ialah bab linil kalam liwalidai. Apa maksud dia? Bab pada menyatakan bertutur, bercakap dengan lin ataupun layin, dengan lemah lembut.
liwalidaih, kepada ibu bapa. Ya, seperti mana yang telah kita ikuti kupasan-kupasan, perkongsian-perkongsian kita pada kuliah-kuliah yang telah lepas. Hadis dalam Adabul Mufrad ataupun yang dimaksudkan dengan adab semata ini, pada peringkat permulaan banyak membincangkan adab-adab berkaitan dengan mak ayah kita. Adab-adab berkaitan dengan ibu bapa. Dan hari ini kita masuk pada menceritakan tentang tutur kata yang lembut dengan ibu bapa. Kita bercakap lembut dengan mak ayah kita itu juga dinyatakan, dibawakan satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pentingnya kelembutan percakapan kita dengan mak ayah kita. Baik. Kita masuk kepada hadis yang ke-8, hadis mauquf. Ustaz ulang balik, apa maksud hadis mauquf? Ya, hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, namun menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa-apa perlakuan, apa-apa takrir, pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat, maka itu juga dikira sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا زياد ابن مخراق قال حدثني طيسلة ابن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن 9 الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لي ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إيه والله قال أحي والدك قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخل الجنة ما اجتنبت الكبائر. Baik, hadis yang agak panjang. Musaddad mengkhabarkan kepada kami. Dalam buku kita ni, dalam kitab yang kita kongsi sama-sama ni, dia tak letak terjemahan sanad yang atas tu, dia terus masuk kepada hadis. Tapi ustaz baca sikit daripada atas tu. Musaddad mengkhabarkan kepada kami. Jadi imam guru kepada Imam Bukhari ni Musaddad. Dalam Imam Bukhari memasukkan hadis ni, dianya ambil daripada Musaddad. Jadi Musaddad ni nama guru kepada Imam Bukhari, mengkhabarkan kepada kami. Musaddad ni dengar daripada siapa? Dia ambil pula daripada Ismail bin Ibrahim. Dan Ismail bin Ibrahim mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Ziyad bin Mikhraq mengkhabarkan kepada kami, ia berkata daripada Taisalah ibnu Mayyas. Barulah kita masuk pada hadis ni. Daripada Taisalah ibnu Mayyas, dia telah berkata, ketika aku bersama teman-teman Najadat. Siapakah yang dimaksudkan golongan Najdat ini? Tuan-tuan tengok nota kaki dekat bawah tu ada ditulis. Nota kaki yang kedua yang dimaksudkan golongan Najdat ataupun Najadat itu, mereka adalah pengikut Najdah ibnu Amir al-Kharij. An-Najdat merupakan salah satu puak Khawarij. Jadi Najadat ini antara perkara besar ataupun perkara teruk yang dia orang buat ni, tergolong daripada puak-puak Khawarij, yang mana dia suka mengkafirkan orang. Suka sangat mengkafirkan orang. Inilah golongan Najadat. Jadi ketika bersama dengan orang-orang Najadat ini, lalu Taisalah ibnu Mayyas ketika ia berkata, ketika bersama dengan orang-orang Najadat, lalu aku melakukan perbuatan dosa
yang aku menganggap ianya merupakan dosa besar. Jadi Taisalah Ibnu Mayyas ni, dia ada buat dosa dan dia menganggap dosa yang dia buat itu adalah dosa yang besar, kan? Telah melakukan satu dosa yang tidak aku melihatnya melainkan daripada dosa-dosa besar. Lalu aku sebutkan yang demikian itu kepada Sayyidina Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar ini? Ibnu Umar ini ialah anak kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab, anak kepada Sayyidina Umar. Lalu Taisalah ni dia cerita dekat Ibnu Umar, dia kata, aku ni telah buat satu dosa dan aku rasa dosa yang aku buat ni adalah dosa besar. Lalu Ibnu Umar pun tanya, perbuatan dosa apa yang kau lakukan ni? Dosa yang macam mana yang kamu buat, yang kamu rasa dosa kamu tu adalah dosa besar? Lalu dia jawab, perbuatan dosa aku tu kaza wa kaza, begini dan begini. Dia ceritalah perbuatan dia satu persatu. Tidak dimasukkan dalam hadis ni apa dosa yang dilakukan oleh Taisalah pada waktu itu. Lalu Sayyidina Ibnu Umar selepas mendengar perbualan ataupun pernyataan daripada Taisalah tadi, lalu kata Ibnu Umar, yang pada fikiran aku apa yang kamu buat itu bukanlah terhitung daripada dosa-dosa besar. Kan, yang kamu cerita dekat aku ni bukan dosa-dosa besar pun, kata Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar menerangkan dosa-dosa besar itu ada 9. Ya, ada 9 jenis dosa-dosa besar itu. Yang pertamanya al-isyraku billah. Al-isyraku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran pun kita dijumpa ayat innasyirki lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, perbuatan syirik, perbuatan menduakan Allah, perbuatan menyembah selain daripada Allah itu la zulmun azim, zalim yang sangat besar ataupun dosa yang sangat besar. Jadi terangkan juga di sini Ibnu Umar kata dosa besar itu yang pertamanya mempersekutukan Allah, itu satu. Yang keduanya membunuh orang tanpa hak. Hadis sebelum ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita dah bincang dah bagaimana ada seorang yang bila mana dia nak bertunang, dia melamar seseorang dan perempuan tu tolak lamaran dia, lalu dia bunuh perempuan tu sebab marah sangat, kan? Ada hadis sebelum ni kita dah bincang dah tentang seseorang yang membunuh tanpa hak. Membunuh tanpa hak itu juga merupakan satu dosa besar, ya. Yang ketiga, lari daripada peperangan, lari daripada pertempuran. Yang keempat, memfitnah seorang wanita dengan tuduhan berzina, kan? Sewenang-wenangnya duk tuduh orang berzina, tuduh perempuan berzina. Ini juga merupakan dosa besar. Yang kelima, memakan riba. Yang keenam, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, berbuat maksiat di dalam masjid. Kemelampauan, penderhakaan, buat suatu kejahatan di dalam masjid. Yang ke-8, menghina. Dan yang ke-9 yang nak difokuskan dalam hadis ini ialah apabila membuat kedua orang tua menangis kerana derhaka kepadanya. Kita muhasabah balik. Mungkin ada anak-anak muda kita, kan, pernah tak kita buat sedemikian? Jangan kita jadi golongan yang sedemikian. Kerana apa? Dalam hadis ini menyatakan bila mana buat kedua orang tua kita ni menangis merupakan suatu dosa besar yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mana Ibnu Umar menyatakan sedemikian, Ibnu Umar teranglah kepada dia ni dosa besar ni macam ni, macam ni, macam ni, 1 sampai 9. Lalu Ibnu Umar tanya dia lagi. Kata Ibnu Umar, apakah engkau jumpa aku ni? Kamu datang jumpa aku ni, kamu tanyakan soalan kepada aku ni, adakah sebab kamu takut masuk neraka dan kamu ingin masuk syurga? Tanya Ibnu Umar. Kamu datang mengadu dekat aku ni sebab kamu takut masuk neraka dan ingin masuk syurga ke? Padahal Ibnu Umar dah tahu dah, kalau dah tanya macam tu sanggup mengaku kesilapan, confirm dia takut, kan? Takut di atas kesilapan, takut di atas kesalahan, takut di atas dosa. Lalu jawab Taisalah ketika itu, tentu jawabku. Lalu beliau bertanya, kata Ibnu Umar lagi, oleh yang demikian, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Adakah mak ayah kamu masih hidup?
lalu jawab, tak salah itu, aku masih mempunyai seorang ibu. Jawabku, beliau berkata, kalau sekiranya engkau mempunyai kedua ibu bapa itu, ataupun dinyatakan di sini kamu mempunyai seorang ibu, sekiranya engkau melembutkan ucapanmu terhadapnya, ya, menjaga tutur katamu terhadapnya dan selalu menyiapkan makanan untuknya, maka engkau akan masuk syurga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadis yang begitu panjang. Nak ceritanya dalam bab buat baik kepada mak, buat baik kepada ayah. Dan diskopkan buat baik di sini, dikecilkan lagi skop buat baik di sini, iaitu melembutkan tutur kata, bercakap lembut dengan ibu dan selalu menyiapkan makanan untuknya, maka insya-Allah kamu akan masuk syurga. Dan ada syarat juga di akhir itu, iaitu selama mana engkau menjauhi melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni kita masuk hadis yang ke-8 dah hari ni. Ustaz ingat sepanjang 3 minggu ataupun 4 minggu, 4 kali kelas ataupun 3 kali kuliah kita dah hadir. Baik. Antara hadis yang pertama sampai hadis yang ke-8, banyak sekali kita tengok antaranya suruhan ataupun hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, menyuruh kita ni buat amalan baik yang berterusan. Ataupun juga kita nak faham banyaknya soalan daripada sahabat-sahabat yang tanya kepada Rasulullah ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, seolah-olah nak tanya, amalan baik yang banyak dah kita buat ni, kan, antara amalan-amalan baik yang dah banyak kita buat ni, amalan baik yang mana lagi yang terbaik? Rasa dah buat amalan baik banyak dah. Tapi semangatnya sahabat pada zaman Nabi SAW, dalam keadaan mereka telah melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, namun mereka ingin tahu lagi amalan baik yang macam mana lagikah yang lebih sempurna. Sebab apa tuan-tuan? Antaranya juga muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya di atas dunia tidak lama. Ya, tidak lama. Pernah Ustaz bawa hari itu satu ayat dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hajj, menggambarkan bagaimana situasi sifat dunia ni nak dibandingkan dengan akhirat. Ya, Allah menyatakan gambaran dunia ni, satu hari di akhirat, satu hari inda rabbik, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhanmu itu, bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Kita hidup kat dunia paling lama lah kita kata 70 tahun, 80 tahun kan. Tapi Allah gambarkan satu hari di akhirat tu, satu hari bersamaan dengan 1000 tahun. Seolah-olah dunia yang kita hidup 70 tahun, 80 tahun ni baru berapa persen nak berbanding dengan satu hari di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan yang ada, ruang yang ada, peluang yang ada yang Allah beri kepada kita ni, maka berusahalah bersungguh-sungguh untuk buat amal sebaik mungkin, untuk kumpul amalan sebaik mungkin, untuk bawa bekalan ya di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewanya juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejahatan-kejahatan ataupun dosa-dosa kecil yang lalu yang telah kita buat, maka adanya juga keadaan-keadaan ianya dapat dihapuskan dengan kebaikan. Baik, contoh kalau kita ambil juga dalam hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan tuan-tuan pun mungkin dah banyak kali ikut kuliah hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam satu hadis, dalam hadis 40 itu dinyatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Kamu ni bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Haitsuma kunta. Kamu ni buatlah baik di mana sahaja kamu duduk. Kan?
Duduklah macam mana, dalam masjid ke, luar masjid ke, luar rumah ke, balik kampung ke, duduk mana ke, buat baik haitsuma kunta. Lalu ditambahkan lagi, wa atbi'as sayyi'ah alhasanata tamhuha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap keburukan yang kamu buat, setiap kesilapan yang kita buat ni, yang kita tak sedar kita buat silap ni, maka susulilah dengan kebaikan. Tambahlah dengan buat amalan kebaikan. Jangan kata buat dosa, buat jahat, sedar-sedar kita terlepas buat suatu kesilapan, tiba-tiba tak nak solat, ataupun tak nak buat amal soleh. Tak nak solat lah hari ni sebab pagi tadi aku mencuri. Dan mencuri itu bukan sewenang-wenangnya boleh. Maknanya katakanlah dia berlaku suatu kesilapan dalam kehidupan dia, tiba-tiba dia tak nak buat kebaikan. Tidak. Kata Nabi, setiap kejahatan ataupun setiap kealpaan dosa yang kita lakukan itu, kesalahan yang kita lakukan itu akan hilang, akan gugur dengan kita melakukan kebaikan. Maka sentiasalah berterusan buat baik, buat baik, buat baik. Dalam bab solat sekalipun, dalam hadis yang lain Nabi menceritakan, tanya sahabat, kalaulah kat depan rumah kamu ni ada sungai dan kamu pergi mandi dalam sungai tu 5 kali sehari, adakah ada kekotoran pada badan kamu? Sahabat jawab, tidak. Begitulah dengan solat. Kita solat 5 waktu sehari semalam, digugurnya segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita digugurkan di sebalik kita solat. Bab puasa juga, banyak hadis menceritakan orang puasa dengan keimanan mengharapkan pengampunan, dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi juga dalam bab berbicara, bercakap lembut, bercakap baik dengan mak ayah, termasuk juga dalam perkara kebaikan. Jadi hendaklah kita ni sentiasa menyantuni ibu bapa kita, dalam keadaan pertuturan pun kena jaga. Ketika mana, bila mana bertutur dengan mereka, bercakap dengan mereka. Ya, jadi baik. Jadi antara kandungan hadis yang kita bincangkan pada hari ini, yang pertama ini ialah durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Dan apabila keduanya menangis kerana besarnya kedurhakaan seorang anak kepada keduanya, maka hal ini adalah berat dosanya. Jadi janganlah sewenang-wenangnya buat mak ayah kita ni menangis. Dan yang kedua, berbakti kepada orang tua dan bertutur kata, menjaga tutur kata yang lembut kepada mereka merupakan salah satu sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga. Tadi diceritakan Ibnu Umar kata, bila mana kamu jaga tutur kamu dan kamu jaga makanan untuk mereka, kamu beri mereka makanan, maka insya-Allah kamu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, selagi mana kamu tidak melakukan dosa-dosa kabair, dosa-dosa yang besar. Baik. Itu hadis yang ke-8. Kita pergi pula hadis yang ke-9, masih lagi di bawah bab menjaga tutur kata. Bab linil kalam liwalidayh, menjaga tutur kata yang lembut dengan mak ayah. Hadis yang ke-9. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Hisham ibn Urwah an abih qala wakhfid lahumā janaha adh-dhulli min ar-rahmah qala la tamtani' min syai'in ahabbah. Daripada Hisham ibn Urwah, daripada Hisham ibn Urwah, daripada bapanya. Bapa Urwah ini ialah Sayyidina Zubair Al-Awwam. Sayyidina Zubair Al-Awwam, yang mana beliau mengucapkan, hadis yang ke-9 ni sekali lagi Imam Bukhari bawa ayat Al-Quranul Karim. Yang dulu hadis yang dibawa tentang ayat Al-Quranul Karim ialah hadis yang pertama dulu. Ingat lagi tak? Yang mula-mula sekali kita buka kitab ni, hadis yang dibawa tentang ayat Al-Quranul Karim. Jadi banyak sekali cara Imam Bukhari bawa hadis ni. Ada kalanya dia bawa ayat Al-Quranul Karim untuk gandingkan dengan maksud tujuan apa sebenar hadis yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini juga dimasukkan hadis yang termasuk dikatakan ayat Al-Quranul Karim
daripada Hisham ibnu Urwah daripada bapanya Sayyidina Zubair al-Awwam, beliau mengucapkan firmanullah yang bermaksud waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada kedua-duanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Lalu beliau berkata, jangan engkau menahan dirimu daripada memberi sesuatu yang diinginkannya, yakni kedua ibu bapamu. Ya. Hadis ini juga menceritakan tentang tuntutan untuk kita ni merendahkan suara apabila bercakap dengan mak ayah kita. Dan sebab apa kita rendah suara itu? Minar rahmah, kerana kita ada sifat kasih sayang. Baik. Kadang-kadang di sini ada juga anak, kan? Dia rendah suara dekat mak ayah dia tu bukan sebab kasih sayang, tapi disebabkan mak ayah dia tu orang yang garang, orang yang bengis. Ya. Di sini Nabi menyatakan dari Urwah, ia berkata, dan rendahkanlah dirimu. Ambil surah Al-Isra ayat 24 ini, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya kepada ibu bapa kamu itu kerana minar rahmah, kerana kesayangan, kerana kasih sayang kepada kedua ibu bapamu. Dan janganlah engkau menahan diri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh keduanya. Jadi kalau mak ayah kita ni ingin sesuatu selagi mana tidak bertentangan dengan syarak, kan? Selagi mana tidak mengajak kita melakukan dosa, selagi mana tidak melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa perkara yang harus, maka hendaklah kita tunaikan. Perkara yang harus tapi jadi wajib kepada kita sebab ianya daripada mak ayah kita. Kena faham kat situ. Ya, kenalah tunaikan. Walaupun kita kata susah yang macam mana sekalipun, kan? Susah yang macam mana, kalau kita kata susah sekalipun, hendaklah kita uruskan perkara tersebut dengan sebaik mungkin. Baik. Hadis ini memberi perhatian agar bertutur kata dan berlaku baik kepada orang tua kamu. Ya, hadis yang ke-9 ini juga mengajar kepada kita untuk terus menjaga tutur kata, bercakap perkara yang lembut dengan mak ayah kita. Dan yang kedua, salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah menjaga, memuliakan, menghormati, bersikap rendah diri terhadap keduanya. Ya, jaga mereka, muliakan mereka, menghormati mereka, bersikap rendah hati kepada mereka. Dan yang ketiga, memenuhi keinginan orang tua yang selaras dengan syariat merupakan kewajipan anak. Ini antara kandungan ataupun kesimpulan hadis yang ke-9, yang hendaklah kita tunaikan segala permintaan mak ayah kita sebaik mungkin, seupaya mungkin, selagi mana selaras dengan syariat, dan itu merupakan kewajipan kepada anak. Jadi ingat anak-anak ni, kan, kewajipan kita melaksanakan segala apa yang diminta oleh mak ayah kita selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Baik. Yang seterusnya kita masuk bab yang ke-6. Okey, bab yang ke-6. Saya rasa benda ni pun benda yang dah diamal, dah kita faham semua dah. Cuma kita ambil dari segi barakah untuk kita belajar kitab ni, kita ambil satu persatu, yang mana insya-Allah adanya perkara-perkara yang baru untuk kita ambil manfaat bersama insya-Allah. Baik. Bab yang ke-6, bab jazail walidain. Bab pada menyatakan balasan baik kepada kedua ibu bapa. Sekarang ni Imam Bukhari bawa pula hadis-hadis yang menceritakan tentang buat balasan yang baik kepada kedua ibu bapa kita. Sedangkan mak ayah kita ni, bila mana dia jaga kita, dia buat baik dekat kita, dia pelihara kita, dia besarkan kita, tak boleh pun kita nak balas jasa baik yang dia orang buat dekat kita sewaktu kita kecil sampailah kita besar. Tak boleh, tak mampu kita nak balas. Ya? Sebab itulah diceritakan dalam bab ini hadis yang ke-10, hadis marfu'.
Ya, hadis marfu', hadis yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada direct diceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Baik. Mungkin untuk pengenalan kepada semua juga, untuk lebih kefahaman. Dari segi hadis, mungkin kita dengar selama ini, kita tahu hadis itu sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu', tertolak, kan? Baik. Jadi di sini setiap hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud hadis itu adalah percakapan yang keluar daripada mulut Nabi, itu hadis. Yang kedua juga, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu perbuatan Nabi. Nabi buat, lepas tu sahabat cerita, tu pun hadis. Juga merupakan takrir, pengakuan Nabi. Nabi tak bercakap, Nabi tak buat, tapi Nabi membuat pengakuan. Mungkin Nabi angguk ke, Nabi link ke, takrir, itu juga merupakan hadis. Akhlak Rasulullah, kan? Akhlak Nabi, Nabi buat adab dia masuk masjid pakai kaki kanan, kan? Masuk masjid baca doa, solat sunat sebelum, ba'diyah, qabliyah, kan? Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham bab hadis? Baik. Jadi hadis ini juga, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh tengok pembahagiannya dari segi mana. Kena faham kat sini. Satunya, kalau kita nak faham dari segi status, ya, status hadis. Status hadis, maka adalah hadis yang sahih, maka adalah hadis yang hasan, maka adalah hadis yang dhaif. Dhaif ni pun banyak pembahagian. Ada dhaif yang teruk sangat, tak boleh amal terus. Tapi kalau dhaif yang ringan, dia boleh juga kita amal sebagai fadilah amal kita. Tu status. Ya, status hadis sama ada dia sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu', tertolak terus, bukan hadis. Benda yang lain orang cerita dibuat-buat macam hadis. Tu status. Okey? Dan ada juga hadis ni kita nak tengok dari segi bilangan perawi, kan? Bilangan perawi. Satu hadis ramai yang menceritakan, maka hadis itu adalah hadis mutawatir. Maknanya ramai orang cerita tentang hadis tu. Perawi ni pun cerita hadis tu, perawi ni pun cerita hadis tu. Maka mustahillah yang ramai-ramai ni nak mendustakan hadis tu. Ya, tu dari segi bilangan perawi. Dan ada juga yang ketiga, bagaimana kita nak kenal hadis itu daripada disandarkan kepada siapa. Jadi ada tiga keadaan. Satu, status hadis. Yang kedua, bilangan perawi. Yang ketiga, disandarkan kepada siapa. Kan? Macam tadi Ustaz kata, hadis marfu' disandarkan kepada Nabi. Hadis mauquf disandarkan kepada sahabat. Hadis maqtu' disandarkan kepada tabi'in. Jadi hadis marfu' ni, hadis yang disandarkan kepada Nabi, dia boleh jadi status dia sahih, dia boleh jadi status dia hasan, dia boleh menjadi status dia dhaif. Kena buat kajian lah. Sebab itulah ilmu hadis ni besar, kan? Jadi jangan rasa keliru. Kenapa Ustaz cerita marfu', mauquf, kan? Dalam kitab ni ditulis dekat depan tu hadis marfu'. Nak tahu macam mana marfu' ni sahih ke tak sahih. Jadi hadis marfu' ni dia boleh jadi sahih, dia boleh jadi hasan, dia boleh jadi dhaif. Kena kaji pula hadis tu. Boleh faham, ya? Jadi hadis marfu' merupakan hadis yang ada terus diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu. Okey, kita tengok hadis yang ke-10 ni. Haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Suhail ibni Abi Salih an Abi Hurairah anin Nabiyyi. Tengok, ada nama Nabi. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qal la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamluka fayashtariyahu fayu'tiqah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini juga merupakan perawi hadis yang paling banyak. Paling banyak sekali Abu Hurairah. Ya.
Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda apa? Seorang anak tidak dapat membalas budi kedua-dua ibu bapanya melainkan jika dia mendapati ibu bapanya dalam keadaan hamba, lalu dia membelinya dan membebaskannya. Sampai dibuat ukuran perbandingan tahap kita nak balas mak ayah kita ni. Nabi kata apa? Nak balas jasa mak ayah ni bila mana kamu dapat seolah-olah kalaulah mak ayah kamu itu menjadi hamba, kamu beli dan bebaskan. Itu barulah boleh setanding dengan pengorbanan mak ayah yang besarkan kita daripada kecil dulu. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentang hamba ni juga. Sekarang memang tak ada dah lah tentang hamba ni. Hamba ni, sistem perhambaan ni adalah suatu sistem yang Islam nak tolak. Kenapa? Sebab sistem perhambaan ini dia menafikan, menghilangkan karamah insaniah. Dia menafikan kemuliaan manusia tu. Kan? Dan kalau kita tengok bila mana Islam tu datang, sistem perhambaan ni dah lama berlaku dah. Kan? Di seluruh dunia pun dah berlaku sistem perhambaan. Jadi Islam datang ni nak buanglah sistem perhambaan tu slow demi slow, supaya tidak drastik. Sebab dalam sistem perhambaan itu juga merupakan sumber ekonomi masyarakat ketika itu. Jadi nak buang sistem perhambaan ni slow, tidak drastik. Sehinggalah sampai ke akhir ini, maka tiada dah sistem perhambaan. Maknanya kat negara Islam pun tak ada, kat luar pun tak ada dah sistem perhambaan ni. Jangan kita samakan orang gaji macam sistem perhambaan, tak ada. Sistem perhambaan ni adalah suatu benda yang meruntuhkan institusi manusia. Kan? Kemuliaan manusia tu tak ada. Jadi dalam hadis ni, tuan-tuan, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dulu kita faham zahir hadis. Zahir hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, kalaulah mak ayah kita ni adalah merupakan hamba. Kan? Mak ayah kita ni merupakan hamba pada zaman itulah, merupakan hamba. Jadi kewajipan kepada anak untuk menebus mak ayah itu, untuk memerdekakan mak ayah. Itu daripada zahir hadis. Yang zahirnya menceritakan wajib usahalah bersungguh-sungguh untuk menebus, untuk membebaskan mak ayah daripada menjadi hamba, memerdekakannya. Dan yang kedua, memerdekakan mak ayah itu juga nak memberikan gambaran bahawasanya besar, begitu besar pengorbanan mak ayah kepada kita ni, sehingga Nabi umpamakan memerdekakan mak ayah itu barulah boleh kita balas jasa mereka sewaktu mereka mendidik kita, membesarkan kita. Kan? Maknanya jasa mak ayah tu nak dibandingkan dengan pembebasan sistem perhambaan. Yang begitu besar digambarkan dalam hadis ini. Baik. Yang seterusnya kita tengok satu lagi hadis yang ke-11 yang menceritakan tentang bagaimana pembalasan ataupun balas budi bagi kedua orang tua ni. Digambarkan lagi dalam hadis yang ke-11, Adam mengkhabarkan kepada kami, haddatsana Adam qal haddatsana Syu'bah qal haddatsana Sa'id ibn Abi Burdah qal sami'tu abi yuhaddithu annahu syahida ibnu Umar rajulan yamaniyan yatuf bil bait hamala ummuhu wara'a zahri yaqul inni laha ba'iruha al muzallal in uz'irat rikabuha lam uz'ar thumma qala ya ibnu Umar aturani jazaituha qala la wala bi zafratin wahidah thumma qaf ibnu Umar fa atal maqam fa shalla rak'atain ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. Daripada Sa'id bin Abi Burdah, beliau berkata, saya telah mendengar ayah saya menceritakan bahawasanya Ibnu Umar.
Sekali lagi diceritakan tentang riwayat dia, Ibnu Umar telah menyaksikan akan seorang lelaki daripada Yaman sedang mengerjakan tawaf di Kaabah sambil mendukung ibunya di belakangnya. Hadis ni masih lagi dalam bab tentang buat baik kepada mak ayah. Seraya menyanyi, sesungguhnya aku baginya tunggangannya yang hina, jika dia takut menunggangiku maka aku tidak takut ditungganginya. Maknanya pikul mak dia kat belakang menyanyi pula. Dan begitu sungguh berbakti kepada maknya. Kemudian dia berkata, wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas budinya? Dia tanya pula Ibnu Umar, aku buat ni, adakah aku telah balas budi mak aku? Kata Ibnu Umar, tidak, walaupun dengan sekali tarikan nafas ketika melahirkan. Apa yang kamu buat ni, ketika mana mak kamu melahirkan kamu, mak seorang ibu melahirkan anak ni ada nafas kan, sesak nafas nak lahirkan anak. Apa yang kamu buat ni tak boleh pun nak ganti dengan nafas waktu sakit melahirkan anak tu. Tak boleh lagi, kata Ibnu Umar. Lalu Saidina Umar tawaf dan mendatangi makam Ibrahim dan salat 2 rakaat, lalu berkata, wahai anak Abi Musa, bahawa setiap 2 rakaat itu mengkafarahkan apa sebelumnya, yakni dosa. Hadis ni panjang lagi lah tentang huraian dia. Saya rasa kita berhenti dulu sampai hadis yang ke-11 yang menceritakan tentang balas budi baik mak ayah. Kan? Sampai diceritakan di sini apa yang dibuat tu pun tak boleh nak balas lagi dengan tarikan nafas seorang ibu ketika melahirkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat, kebaikan untuk kita bersama, untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.